Tadi baru habis ucapan daripada PM kan, dan saya tengok dia memang unscripted, bercakap out of his passion and heart. Kami dekat PKR daripada dulu lagi merdeka ni maknanya jiwa mesti merdeka. Apa maksud jiwa merdeka kan? Sebenarnya kita kena faham zaman penjajah dulu macam mana. Dan kalau kita penjajah, say that kita ni Mat Saleh yang pergi ke negeri orang lain dan kita menjajah negeri orang lain, apa sebenarnya yang dulu berlaku di negara kita? Sebab kebanyakan sekarang ni lagi lama kita merdeka, lagi lama kita terpisah daripada makna jiwa merdeka kan. Jadi satu cara nak faham pasal merdeka ni ialah dengan kita reverse the role. Apa sebenarnya yang dulu penjajah buat? Kita ada beberapa juta, tapi pegawai atau tentera British ada berapa kerat je. Tapi mereka berjaya mengawal. Dan dia boleh buat peraturan, dia buat undang-undang, dia boleh ambil keuntungan negara kita, hantar balik dan sebagainya. Macam kenapa benda tu berlaku? Sebab caranya ialah untuk mengawal sesebuah negara. Dia bukan dengan senapang, dia bukan dengan tentera, tapi dengan mengawal jiwa. Itu yang bila negara tu tak merdeka, maksudnya rakyat dia, jiwa dia tak merdeka. Sebab tu PM tadi yang dia tekankan ialah merdeka ni bermula tahun ini kita kena ingat, kita kena ada jati diri, jiwa merdeka. Apa sebenarnya maksud jiwa merdeka ni? Jadi masa British dulu, cara British mengawal, saya pasti yang kita pernah belajar sejarah ada konsep pecah dan perintah. Jadi cara dia ialah dengan mengasingkan kumpulan-kumpulan tertentu supaya kumpulan-kumpulan ini bergaduh sesama sendiri. Jadi bila bergaduh sesama sendiri, maka mereka perlukan protection, perlindungan daripada seseorang. Jadi yang ada standing army masa itu adalah British lah. Jadi pecah perintah ini ialah kaedah yang biasa digunakan oleh imperialis di mana-mana dalam sejarah dunia. Dan tujuan dia ialah kerana dia faham bahawa untuk menjajah minda itu bermula dengan menimbulkan ketakutan. Dan bila kita takut itu, kita ada insecurity, kita akan mula curiga dengan satu sama lain. Dan kita mula curiga itu akan menimbulkan permusuhan. Dan permusuhan itu akan menyebabkan kita tak mahu bersama. Kesan yang panjang kepada sesuatu masyarakat yang dijajah ialah bila dia insecure dan kemudiannya dia tak percaya kepada orang lain, dia tak nak bersama, maka dia tak nak belajar daripada satu sama lain. Sebabnya ialah kita hanya boleh belajar apabila kita ada perbezaan. Dan saya daripada kecil memang kurang tertarik dengan politik yang berasaskan perkauman ataupun kumpulan tertentu. Walaupun masa tu PKR tak ada pun lagi. Sebabnya ialah kerana daripada kecil lagi saya perasan bahawa kita hanya boleh belajar ni kalau kita bergaul. Kalau hanya dengan satu suasana yang ada perbezaan yang menyebabkan kita kena bersaing. Dan bila kita kena bersaing, untuk kita tidak tertinggal di belakang, maka kita kena belajar. Jadi sebab itu pandangan saya mengenai masyarakat daripada kecil lagi ni sangat berbeza, saya ingat, dengan ialah kebanyakan yang lain. Kerana saya tidak melihat perbezaan itu sebagai satu masalah. Saya melihat perbezaan itu sebagai perkara yang perlu ada kalau kita nak maju. Kerana negara kita ni bukan ada emas sampai kiamat. Kita perlu membina nilai dari segi ekonomi ke, dari segi kemahiran kita. Dan kita hanya boleh buat itu dengan bersaing. Dan untuk kita bersaing, maka kita kena belajar. Dan sepatutnya kepelbagaian yang ada dalam masyarakat kita, inilah yang membolehkan kita lebih mudah belajar dari satu sama lain. Ada benda yang orang Melayu ada kelebihan, ada benda orang Cina ada kelebihan, ada benda orang India ada kelebihan. Jadi satu masyarakat Malaysia yang boleh mengambil setiap unsur kekuatan ini dan digarapkan, inilah yang boleh menjadikan Malaysia sebuah negara yang ada potensi untuk mengetuai dan memimpin beberapa sektor di dunia dan di rantau ini. Kalau kita takut untuk bersaing, kalau kita takut untuk saling mengenali dan perbezaan itu digunakan untuk memecah belahkan kita, maknanya kita masih lagi ditakuk semasa penjajah dahulu, maknanya jiwa kita masih lagi belum merdeka. Jadi berbeza dengan orang lain, saya tidak mengukur kemerdekaan itu secara fizikal. Saya mengukur kemerdekaan itu ialah dengan jati diri kita.
Dan antara perkara-perkara yang kita boleh tanya diri kita, adakah kita mengambil jalan atau pandangan ini kerana kita takut untuk bersaing, kerana kita takut, atau sebab kita tak kenal dia, maka kita tak ada keberanian untuk kita belajar. Kerana itulah sebenarnya salah satu juga peninggalan daripada penjajah yang kita mesti merdekakan. Jadi selamat menyambut hari kemerdekaan. Saya doakan supaya walau macam mana mencabar pun, negara kita akan terus ada sekumpulan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum yang mewarisi keberanian dan semangat yang ada di kalangan bapa-bapa kemerdekaan kita dahulu, yang walaupun dipecah belahkan, walaupun dilaga-lagakan, mereka sebenarnya tahu bahawa perbezaan itulah kekuatan kita. Kerana perbezaan itu membolehkan kita belajar dari satu sama lain, dan itulah yang akan memperbaiki kedudukan kita untuk bersaing. Dan negara ini dibina di atas semangat itu.